Malang tidak berbau. Namun pepatah ini tidak lagi boleh diguna pakai untuk kemalangan yang melibatkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Bayangkan situasi keluarga mangsa kemalangan yang putus punca rezeki, yang mana ahli keluarga mereka ini maut disebabkan kemalangan puncanya daripada pemandu mabuk. Persoalan sekarang ini, adakah semua ini tentang sentimen ataupun pemikiran rasional? Bersama dengan saya pada malam ini, Transparency. Saya lah memang orang-orang yang mabuk ni, yang minum arak sepatutnya tak boleh lah nak drive sebab dia bukan bahayakan diri dia bahayakan semua orang yang dekat atas jalan tu. Isu pemabuk ni kalau kita negara Malaysia ni patutnya tak ada lah. Kita kena bentras benda tu, yang mana orang agama Islam tidak sepatutnya mabuk lah kepada orang bukan Islam ni, itu dia punya agama masing-masing. Kita ada Grab, kita ada macam-macam lah, pemandu peribadi ke apa, kita gunakan sedia apa benda yang ada. Jangan kita nyusahkan orang lain. Kita ada taraf-taraf berapa banyak alkohol dalam badan kan. Yang melebihi taraf tu tolong callkan Grab. Terima kasih kerana anda membuat temu janji terus bersama dengan Transparency minggu ini bercerita tentang isu pemandu mabuk. Alhamdulillah hari ini bersama dengan saya dalam studio dengan kehadiran Datuk Seri Wira Ayub, bekas pengarah Jabatan Pencegahan dan Pempantrasan Jenayah PDRM. Dan sebelum kita bercerita dengan Datuk Seri, ingin saya kongsikan kepada anda semua. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia, 21 kemalangan melibatkan pemandu mabuk telah berlaku dalam masa 5 bulan untuk tahun ini sahaja dengan 8 mangsa meninggal dunia. Kiranya peningkatan ketara berbanding 23 kes sepanjang tahun lepas. Dan ekoran itu juga ramai yang mengatakan kita perlu memperketatkan lagi undang-undang apabila melibatkan tentang pemanduan di bawah pengaruh alkohol ini. So Datuk Seri, saya pasti Datuk Seri pun baca surat khabar, dengar berita dekat Twitter, dekat social media pastinya. Tidak putus-putus dan rakyat kita merasakan tidak puas hati dengan hukuman. So saya nak tanyalah dengan Datuk Seri, rasa angka ini sebenarnya naik mendadak adalah disebabkan apa? Stres kehidupan kita seharian? Yalah. Kita tengoklah, sebenarnya saya nak menyentuh sikit tentang ada satu kajian dibuat oleh Malaysia Institute of Road Safety ni, yang menyatakan 23.3% daripada perkemalangan jalan raya dan kematian ni dah apabila diuji pemandu tu dah mereka ni positif tentang alkohol ni. Jadi daripada situ perkara ni, ini kajian ini buat pada tahun 2012. Tapi sekarang ini perkara ini masih lagi menjadi perbincangan umum dan menjadi concern kepada masyarakat. Jadi kerana itu berbalik pada soalan tadi. Apakah punca? Kenapakah perkara ini berlaku terusnya? Jadi selain daripada banyak mengatakan tentang undang-undang itu tidak cukup ketat, tidak cukup berat untuk memberi kesan kepada pemanduan ini. Jadi selain daripada itu, kita juga perlu melihat bagaimana pula tentang consumption, penggunaan alkohol ini, minuman beralkohol ini. Jangan kita lihat sekarang ni banyak ni premis-premis yang menjual minuman keras ini, termasuk dekat kedai-kedai, outlet, kios-kios rumah jasa pernikah pun ada. Misalnya bia pada mereka menganggap ini pada dalam konsep dia orang menyatakan liquor itu hanya tidak termasuk bia, tapi sebenarnya bia juga boleh memabukkan ya. Jadi di kios-kios ini dijual bia-bia ini secara bebas ya, sesiapa pun boleh konsum ya. Dan selain daripada itu kita tengoknya pertumbuhan banyak kelab-kelab malam dan tempat hiburan ini yang menawarkan minuman-minuman keras ini ya, tanpa kawalan dan apabila consumption itu tidak dikawal, jadi tidak ada kawalan atau kita mengesan kemungkinan pelanggan-pelanggan ini yang terlebih dan berada kerana mabuk di luar dalam pengaruh alkohol ini dan kemudiannya memandu kereta. Jadi tidak ada kawalan di situ dan tidak ada usaha untuk dijalankan untuk mengesan supaya mereka ini dapat dipastikan tidak berada memandu kenderaan dalam keadaan sedemikian. Jadi kita tahulah bila dah keadaan mabuk ini sudah tentu mereka hilang pertimbangan. Akal pun tidak dalam keadaan normal. Betul. Jadi apabila memandu, jadi kerana itu mereka akan terpengaruh
dalam keadaan ini dan mungkin menyebabkan kemalangan. Jadi ini yang kita harus perlu lihat secara holistik lah. Dan pada masa yang sama juga sebab itu rata-rata bila mereka dah tahu, you dah tahu dah you minum, tak kira lah you minum banyak ke, you dah tahu ini, kadang-kadang orang minum sikit pun dia boleh mabuk. Tapi dia tidak mengetahui keupayaan diri mereka. Dia kata boleh, saya boleh drive, tak apa, saya boleh selamat, tapi sebenarnya tidak. So itu yang saya perasan apabila Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur pernah berkata bahawa PDRM saran penjara mandatory buat pemandu mabuk. Netizen punya di kalangan mereka kata, mana boleh buat macam ni. So pandangan Datuk Sri, bila Ketua Polis Negara sendiri, bila Ketua Polis Negara mengeluarkan saranan sedemikian, sudah tentu beliau punya statistik dan fakta-fakta yang jelas bagaimana perkara ini sudah melepasi tahap-tahap yang boleh kita katakan kita boleh biarkan, kan? Dan pada masa yang sama juga selain daripada kes-kes yang dilaporkan yang berlaku tu, jadi pihak polis juga mempunyai akses kepada reaksi masyarakat, bagaimana masyarakat melihat perkara ini. Jadi gabungan daripada semua perkara ini sudah tentu berasas kepada itu Ketua Negara membuat saranan sedemikian. Jadi it's not just merely saranan biasa daripada orang biasa, ini daripada Ketua Negara sendiri sudah tentu ada fakta-fakta yang cukup untuk itu. Dan alhamdulillah saranan beliau ini telah disambut oleh pihak kerajaan. Di mana Perdana Menteri juga telah mengarahkan Kementerian Pangkutan Menteri sini untuk buat kajian supaya mengubah satu rang undang-undang bagi meminda dan melihat bagaimana undang-undang yang sedia ada ini dapat kita tingkatkan lagi, bukan sahaja dari sisi hukuman, lagi langkah-langkah bagaimana nak mencegah supaya keadaan ini dapat dibendung. Jadi katanya kita difahamkan daripada apa yang ada di media kata, rang undang-undang pindahan ini akan dibentangkan dalam sesi Parlimen yang akan datang. Jadi kerana itu kita sama-sama tunggulah. Kita kena tunggu dan lihat sama ada anda mungkin ada yang tidak bersetuju, tetapi semuanya akan dilakukan di Parlimen. Tapi ada juga cakap netizen yang kebanyakan netizen ini tidak minum lah. Maknanya mereka sekadar melihat kemalangan itu, kata, ini dah sebab awak mabuk, kemudian awak telah memandu, awak degil juga memandu, sebab sedangkan ada lagi banyak perkhidmatan lain yang boleh awak guna, tapi awak bawa kereta juga dan menyebabkan kematian. Harus dihukum, kalau bunuh, mati, kena bersama dengan mati. Sebab saya rasa it's more about sentiment rather than they think rational. I don't know. Yalah, tentang hukuman ini kita harus melihat. Kalau kita kata hukuman mati, kan? Jadi dalam kes ini kalau hukum mati sekarang ini kita ada, kalau dia melakukan perbuatan bunuh ni memerlukan niat dibuktikan, ya. Jadi walaupun kita dah lihat contoh baru-baru ini seorang pemandu yang mabuk ini telah dituduh dengan hukuman jenayah dalam undang-undang jenayah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Ini adalah kesalahan bunuh. Kesalahan itu adalah kerana dia menyebabkan kematian orang dan masa yang dikatakan perkembangan jalan raya. Mungkin di sini pihak polis menjalankan kesihatan telah mempunyai bukti bahawa selain daripada kemalangan itu, jadi yang terlibat itu mungkin punya niat ataupun punya bukti-bukti lain yang boleh mencukupi untuk dia didakwa di bawah undang-undang jenayah, iaitu Kanun Kesihatan di bawah 302 yang membawa hukuman mandatory kematian. Jadi maknanya bergantung kepada bukti-bukti yang ada, ya. Bukan hanya berdasarkan sentimen dan sebagainya. Jadi kerana itulah jadi ada juga contoh-contoh itu memang boleh dituduh. Kalau dapat ada bukti-bukti yang jelas yang memboleh ke arah dituduh ke arah itu. Baik. So dalam arti kata lain, sekarang ni kita kena berfikiran rasional dan someone will not dia tidak dikatakan salah selagi tidak dijatuhkan hukuman. Tidak dibuktikan. Tidak dibuktikan. Baiklah. Okey, sekejap lagi saya akan tanya soalan peribadi kepada Datuk Sri. Harus transparansi. Kembali selepas ini. Tak boleh. Sebab kita di Malaysia ni kan dia punya bilang kaum. Bagi saya kerajaan kena fikir benda tu lah. Sebab apa? Kita boleh buat benda tu. Kita boleh buat benda tu. Okey. Macam kat Kelantan. Nak jumpa satu alkohol pun susah lah bagi saya.
Nak minum, nak apa, luar masa keluar. Adakah satu tempat khas di mana, okey, kau rasa kau nak mabuk, situ tempat dia? Pada saya, kerajaan ni dia perlu ketatkan lagi hukuman untuk pemandu yang mabuk ni. Lepas tu dia punya persentage untuk alkohol ni dia perlu kurangkan lah. Masih lagi bersama dengan Transparency, dan untuk kali ini kita nak cerita tentang pencegahan dan juga penguatkuasaan. Seperti yang dikatakan oleh rakan-rakan kita tadi tu, nak mabuk pergi satu tempat. Nak mabuk satu tempat, tapi tetap nak kena balik rumah juga. Tetap memerlukan kenderaan. Sebab itulah isu kita hari ini bercerita tentang, bukan sahaja tentang mabuk, tetapi melibatkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. So saya nak tanya pasal pemandu. Tadi tanya soalan peribadi tu kan Datuk Seri ya. Ya. Kali pertama Datuk Seri dapat lesen, umur berapa Datuk Seri? Umur saya 19 tahun masa tu. 19 tahun. Oh, 10 years ago. Mana 10 years ago? 40 over years ago. Masya-Allah. Bukan apa, sebab bila kita tanya rata-rata, sebab bila pemandu muda ni memandu, lepas tu mereka pula di bawah pengaruh alkohol, lagi kekurangan orang kata pengalaman, yalah tak biasa mabuk. So you rasa sesuai ke tak seperti yang ditanyakan kepada rakan kita kat luar tu? Kita boleh tak Malaysia ni bebas tanpa arak? Dia sebenarnya satu tadi cerita pasal apakah kita boleh hidup tanpa alkohol. Alkohol ni satu komponen saja untuk menjadikan dia sebagai satu arak lah ya. Yang haram tu arak tu. Alkohol tu kalau tidak disalahgunakan, dia boleh macam-macam guna lain. Betul. Dalam lab pun kita perlukan alkohol dan perkara lain. Perfume pun kadang-kadang ada alkohol dan sebagainya. Cuma bila disalahgunakan itu menjadi isunya ya. Jadi tiap-tiap satu tu benda tu diciptakan ada baik dan ada mudaratnya. Jadi di situlah faktor akal. Bagaimana kita boleh mengawal akal supaya kita tidak menyalahkan gunakan sesuatu benda yang diwujudkan, diadakan itu. Lagi satu tentang cerita tadi pasal orang muda. Yeah. Orang muda dia naik kenderaan pun muda baru dapat lesen dan sebagainya, dan kemudian juga pendedahan kepada arak itu sepatutnya tidak terlibatlah daripada awal. Pasal arak itu kalau orang Islam dah sah lah, memang dia hukumnya haram, ni tak boleh dekat. Jadi hukum arak haram ni dia pasal arak tu kalau banyak dia mabuk. Jadi sebabkan dia boleh mabuk, banyak atau sikit pun dia tetap haram. Jadi tak perlu jam mabuk baru haram, tidak. Tidak. Jadi pasal kita ni, awal kita kadang-kadang nak membincangkan pasal masalah masyarakat majmuk ini kan. Jadi pada masa ini kalau kita semuanya orang kita ni ada agama sebenarnya. Kalau semua berpegang pada ajaran agama sudah masing-masing sebenarnya tentang ada kawalan tentang bagaimana kita nak menggunakan sesuatu bahan termasuk arak itu sendiri kan. Jadi rata-ratanya semua agama mencegah daripada benda-benda yang melebihi batas-batas tertentu ya. Jadi kerana itu kita harus di sini pentingnya adalah pada aspek pendidikan. Pendidikan ini penting. Ini kata cerita tadi apakah peranan kerajaan. Peranan kerajaan ialah memberikan pendidikan yang terbaik, mendisiplinkan rakyat itu. Jadi bila kita kerajaan itu termasuk juga pemimpin sampai di semua peringkat. Jangan sebut kerajaan ini hanya menteri-menteri saja, tapi sampai level bawah, ketua-ketua kampung dan sebagainya semua kena terlibat semua sebagai part of the kerajaan itu. Jadi mungkin ada aspek pendidikan itu. Jadi aspek kesedaran. Kesedaran dua, dan kemudiannya datanglah aspek-aspek nasihat. Dan kemudian kita memberikan sebanyak mungkin kepahaman tentang mudaratnya arak ini sebagainya, dan kemudiannya kita bagi kepada dia bagi amaran, kata masih terus melakukan. Lepas itu kita bagi ancaman. Lepas itu wujudkan undang itu. Lepas itu baru kita kuat kuasakan undang itu. Kalau masih mana kuat kuasa undang-undang ni kemudian selepas kita lalui proses-proses pendidikan tadi. So basically kena ada proses-proses betul kalau melakukan juga dah undang-undang tu masih juga melakukan juga, sudah tentu undang tu datang sekali dengan hukumannya. Jadi hukuman tadi seharusnya pula ada aspek-aspek pendidikan dalam hukuman itu, dan akhirnya ialah kepada pemulihan. Bila dah melakukan pemulihan. Jadi ini proses ini kena dilaksanakan keseluruhannya. Jadi maknanya kita mesti mewujudkan satu cycle ini. Jadi supayanya dia dan dilaksanakan secara berterusan. Jadi itu penting. Dan sebut pasal itu, sekarang ni rata-rata ramai yang minta ditukar undang-undang dan sebagainya. Tapi ada juga seperti yang dikongsikan juga oleh Datuk Seri, arak masih lagi boleh didapati selama 24 jam dekat kedai sebernika dan sebagainya. Tetapi kita tidak ada SOP
Sebab sekarang semua everything is SOP, right? Mungkin we should have some SOP. Okey, pergi kelab malam, pengusaha kelab malam tu boleh masuk, tapi dia kena ada orang kata nak keluar tu. Ini lebih had ni. Ini dah mabuk ni, tak boleh keluar. Duduk dalam tu. I don't know. Sebenarnya cakap pasal undang-undang ni bukan hanya setakat minum arak, kelab malam sebenarnya. Daripada mula kita bagi lesen kepada pengusaha-pengusaha yang mengeluarkan arak ini sendiri. Dah ada syarat-syarat, bukan mudah, bukan tiap-tiap sesiapa pun boleh memproses, menghilang arak anak. Jadi dah ada syarat-syaratnya. Dan juga dia punya supply chain pun kita kontrol juga. Dan kepada dan premis-premis yang boleh menjual arak ni pun mesti dilaisenkan punya lesen-lesen khas. Betul. Jadi apa yang dipanggilkan tadi, adakah perlu kita mewujudkan satu tempat khas bagi orang yang minum arak ni. Jadi sebagusnya macam itulah. Tempat-tempat tu disediakan tempat itu saja yang boleh berarak, dia tidak di tempat-tempat sebenarnya. Tapi hari ini kita lihat, macam kita cakap awal tadi, di kios-kios sebeguna biasa sekarang pun dah ada jual arak dan semuanya. Jadi sebaik-baiknya memanglah ditentukan tempat-tempat tertentu. Jadi siapa nak konsum arak di situ. Jadi bagi siapa pula nak minum sampai mabuk, kau boleh stay at home. Consume ya, boleh stay at home. Pasal kita dah belajar daripada COVID-19 ini mengajar kita supaya stay at home dalam buat satu perkara yang dilarang kita. Kalau mabuk pun mabuk di rumah dan tidak keluar rumah sebab awak memang dekat rumah. Dan cuba elakkan ini. Jadi kerana lepas kita mabuk di tempat-tempat ni nanti, sudah tentu kita dah balik rumah. Dan kita bukan banyak kita pula untuk pergi prem ini, kita ada kenderaan kita ni boleh mandu itu pula. Ini yang akan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Jadi ini yang patut kita cegah. Betul. Saya selalu fikir macam kalau orang kata okeylah kalau awak nak minum di rumah, tidak melibatkan orang lain. Ya, betul. Itu yang kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang untuk mereka yang minum. Okey, tapi ada juga yang mengatakan saya rasa kita perlu kurangkan ataupun stop penjualan arak. Tapi bila kita stop benda-benda seperti ini, takut ada kes penyeludupan pula. Ini apa? Balik kepada undang-undang dan penguatkuasaan itu sendiri, kan? Balik undang-undang. Daripada mula kita nak benarkan orang buat arak, penjualan arak, penggunaan arak, dan begitu juga dah kita nak mengawalnya. Jadi betul kata tadi. Kerana peningkatan harga ini sudah tentu akan menyebabkan arak-arak diseruduk sebagainya. Ini juga memerlukan penguatkuasaan. Kita mesti jagalah, kawal sepenuhnya. Jadi penguasaan itu mesti secara holistik, secara menyeluruh dan sebagainya. Tapi yang penting sekali adalah pendidikan itulah. Pendidikan. Okey, banyak kali diulang oleh Datuk Seri tentang pendidikan. Bermula pada awal. Bagi tahu kalau awal-awal lagi dah terdedah dengan pengambilan alkohol, ia mungkin memudaratkan anak-anak anda, for example, insya-Allah. Tapi semua sekarang ini kejap lagi saya tak sabar untuk masuk ke segmen seterusnya kerana kita ada soalan awesome, Datuk Seri. Okay. Ready, Datuk Seri? Awesome. Teruskan bersama kami selepas ini, Transparansi. Saya setujulah benda tu. Sebab kalau untuk kita setuju tu untuk kurangkan pemandu daripada banyak minum arak lah. Untuk elakkan daripada kemalangan, menyusahkan orang ramai. Saya amat setujulah sebab sekarang kalau kita tengok banyak kejadian-kejadian yang melibatkan pemandu-pemandu mabuk lah. Mutakhir ni kalau kita tengok dalam TV, dalam surat khabar, ada saja kes melibatkan pemandu-pemandu mabuk ni. Kalau ikutkan saya, arak dengan dadah beza sikit lah. Kalau macam arak kita still boleh kontrol benda tu. Kalau macam dadah kita tak dapat nak kontrol. Even kalau kita dah stop sekalipun, dia akan start balik untuk dadah tu. Pada saya lah, ini pendapat peribadi saya. Dia sama tapi kadang-kadang tu tengok cara pengambilan lah. Pendapat peribadi masing-masing. Ada yang kata ini, ada yang kata itu. Tapi apa yang cuba disampaikan pada hari ini tentang isu mabuk di kalangan masyarakat di luar sana sehingga melibatkan orang lain. Okey, Datuk Seri, ada tak kalau kita terbaca-baca komen kan? Bila sebut pasal isu mabuk ni, kalau Datuk Seri baca komen di social media lah selalunya, mereka akan ada rasa macam terlalu emosi. Emosional mereka lebih. Selalunya macam kalau komen, macam as if itu adalah keluarga mereka.
So salah satu komen yang kalau kita lihat juga antaranya hukuman atas pelakuan membunuh adalah bunuh balasannya. So komen Datuk Sri? Itu kes bunuh. Kalau kes bunuh dalam kanun keseksaan Seksyen 302 tu memang hukumannya ialah kalau sabit salah ialah mandatory mati. Lakukan mati adalah tapi mati. kalau menyebabkan kematian kita ada beberapa kesalahan tentang menyebabkan kematian ini. Satu, dia bunuh dengan niat tadi, itu Seksyen 302 dan seterusnya menyebabkan kematian tanpa niat ini ada hukumannya yang lain. Dan selain pada itu kita bercakap tadi tentang topik kita ini tentang pemanduan mabuk yang menyebabkan kematian. Di sinilah masih lagi belum ada undang-undang yang mengaitkan dia dengan jenayah. Ini bukan satu tadi, dia masih dituduh di bawah undang-undang kesalahan lalu lintas menyebabkan kematian Jadi di sini lagi satu proses undang kita dalam kita seorang itu disebutkan tadi, seorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan oleh mahkamah bersalah. A person is considered as innocent until proven guilty. Jadi di situ dan kita juga ada proses-proses laluan untuk sampai ke tahap itu Jadi ini penting pada kita. Yang keduanya tentang kes-kes jenayah ini mesti ada niat. Kena dibuktikan niat itu nak melakukan jenayah ini. Jadi keselamatan jalan raya ni, kemalangan jalan raya ini ialah satu undang-undang yang lain Jadi undang yang lain. Jadi kita sekarang ni masih membincang dan ada cadangan-cadangan supaya nak menjadikan kesalahan pemanduan mabuk yang menyebabkan kematian ini menjadikan kesalahan jenayah. Jadi kita harus melihat perkara ini dari aspek perundangan dan ada juga menyatakan tentang bagaimana kita kata seorang itu menyebabkan kematian patutnya hukumannya mati juga. Jadi kita tengok undang-undang yang berbeza dan kadang pertukaran yang ada dalam ini pentinglah. Jadi kita bukan bercakap tentang undang-undang Islam. Jadi undang-undang Islam tu kalau kita katakan macam kisah dan sebagainya tu memang ada tapi apa yang lebih baik kalau kata keluarga itu boleh memaafkan dan sudah tentu ada ganti rugi dan sebagainya. Tapi awal tadi disebutkan, awal tadi katakan apa jadi kepada keluarga mangsa tadi kan. Jadi memang ada, kita tengok pun ada beberapa movie pun dulu ceritakan buat kembangan, tapi akhirnya mereka ni mungkin tak boleh sabitkan dengan kematian, tetapi mereka digunakan hukuman sosial di mana dia dipertanggungjawabkan untuk menyara keluarga mangsa tadi. Tapi kita belum ada undang-undang sedemikian lagi di negara kita ini Jadi ini mungkin dipertimbangkan jadi untuk perkara seperti ini buat tahap mana Jadi yang seterusnya ialah tentang kita menyatakan pindaan kepada undang-undang yang ada itu Jadi itu memang perlu dikajilah kerana kita menganggapkan pasal undang-undang ini mungkin sudah lama. Dan dulu kalau kita tahun 50-an, tahun 90-an mungkin jalan pun tak banyak, jumlah kenderaan pun tak banyak, pemandu pun tak ramai dan keadaan suasana pun berbeza. Jadi sudah tentu kita perlu melihat balik pada undang-undang itu yang kerajaan buat sekarang ni, mendapatkan pandangan umum, pandangan rakyat, mendengar semua sekali reaksi masyarakat. Kerana itu penggubalan undang-undang ni atau dilihat semula dan kerana itu kerajaan pun sudah bersedia. Kalau itu nyatakan tadi akan dibentangkan undang-undang pindahan ini dan kita akan lihat sama ada dari aspek hukuman. Tapi bagi kita hukuman satu, tetapi yang penting ialah langkah-langkah penguatkuasaan itu juga mesti berkesan dan pencegahan kepada itu. Jadi kita hendakkan peranan masyarakat juga perlu ditentukan, dijelaskan di dalam undang-undang ini. Mesti ada SOP seperti dan bila sebut pasal undang-undang tu, bila ialah pesalah ini ataupun si pemabuk ini telah menyebabkan kematian, diharapkan ke muka pengadilan, apabila mereka sedang diadili, mereka akan mengatakan adakah anda mengaku bersalah? Saya tidak bersalah. Sedangkan sudah terterangan disebabkan anda berlakunya kemalangan dan ada kematian di situ, tetap berkata saya tidak bersalah. Yalah, ini sistem keadilan kita memberi hak, menjaga hak semua orang masing-masing tu, even orang-orang yang dituduh juga punya hak. Jadi untuk diadili. Jadi proses ni kita kata tadi kan konsep kita belum lagi bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Jadi kena melalui proses-proses tersebut. Jadi kita pun boleh bintihat juga dalam penjatuhan hukuman pun kadang-kadang hakim juga mengambil kira banyak faktor-faktor lain. Itu pasal undang-undang selalu menyatakan undang kalau penjara tidak lebih 10 tahun, tidak lebih 20 tahun. Dan jadi pasal apa ada undang-undang sedemikian? Pasal hakim juga nak mendengar apakah punca menyebabkan kesalahan itu dilakukan dan senario keadaan. Jadi dalam kelemahan raya ni
kadang-kadang 100% bukan disalahkan kepada orang yang menyebabkan kemalangan itu. Kadang ada faktor-faktor lain. Kadang struktur jalan raya itu sendiri, kadang-kadang keadaan jalan cuaca dan sebagainya. Jadi dalam sistem pengadilan kena ambil kira faktor-faktor di semua ya. Jadi di situ yang jadi maknanya pihak penghakiman itu sebelum jatuhkan harus melihat dan menilai semua senario yang ada itu. Jadi itu pasal penting bagi kita supaya sistem undang-undang yang ada ni dikekalkan dan diperbaiki mengikut keadaan dan situasi semasa lah. Jadi betul. So saya rasa ataupun mungkin ialah mungkin kita boleh katakan maknanya untuk dari segi lesen kereta tu sendiri, boleh tak kalau kita kata okeylah disebabkan you mandu mabuk, you terlibat dengan kemalangan dan ada kematian, kita kena gantung terus lesen. Maknanya tak kisahlah untuk dari segi yang lain tu apakah hukuman kita tolak ke tepi, tapi dari segi lesen kereta ni kita terus gantung. Perkataan gantung. Gantung ni adakah dia permanent, tetap atau perkataan gantung tu kan? Jadi kalau perkataan gantung itu tidak mengatakan dia mesti sampai mati kan. Gantung tu maknanya gantung lesen seumur hidup. Jadi maknanya kalau kita batalkan lesen dan tidak dibenarkan lagi memandu, itu lain cerita dia kan. Kalau gantung sampai satu tempoh tertentu lah ya. Jadi biasanya hukuman begitu. Digantung lesennya untuk 2 tahun, 3 tahun sebagainya, dan lepas itu masih melalui proses latihan semula sehingga kita dapat pastikan supaya yang berkenaan itu sudah bersedia, sudah pulih, sudah bertaubat dan sebagainya, dan dapat bersedia untuk menghadapi dalam keadaan ini. Ini yang penting bagi kita lah ya. Jadi kita lihat banyak perkara lah dalam aspek-aspek ni. Tapi yang penting disebut dengan mereka ialah dari satu cara kita membagi orang tu lesen. Jadi itu ketat, harus diperketatkan supaya pastikan supaya tidak ada unsur dulu kita dengar ada lesen terbang. Ini perlu kita pastikan supaya segala syarat-syarat dan peraturan ini mesti ditentukan dilaksanakan dengan tepat. Masih ada lagi ke lesen kopi, lesen terbang? Saya harap tak ada lah. Kita harap tak ada lah. Saya rasa dah lama dah tak dengar sampai Datuk Sri sebut ni. Okey, baiklah. Sekejap lagi kita akan ke soalan awesome dan juga kita akan menemu bual pegawai dari PDRM yang terlibat dalam operasi menangani kes-kes tarif khususnya pemandu mabuk. Semuanya kembali selepas ini dalam Transparency. 3 Mei yang lalu, seorang anggota polis Korporal Safwan Muhammad Ismail yang sedang bertugas di Sekatan Jalan Raya di Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya Kajang Seremban, maut selepas dilanggar sebuah pacuan 4 roda yang dipandu oleh seorang lelaki disyaki mabuk. Yang pastinya rata-rata mendapat banyak respon daripada netizen-netizen di luar sana. Datuk Sri, pasti Datuk Sri pun terbaca kan pasal kejadian ini. Andailah kata, saya tanya Datuk Sri dan Datuk Sri ni bukan seorang polis tapi merupakan seorang ahli keluarga kepada Korporal Safwan Muhammad. Adakah Datuk Sri bersetuju dengan apa saja tindakan ataupun hukuman yang akan dikenakan kepada bakal pesalah ini? Sudah tentulah kalau ahli keluarga kita terlibat dan kadang-kadang sudah kita akan merasa sedih, kesal dan mungkin ada sedikit marah dan beremosi sedikit dari aspek ini. But pada masa yang sama juga kita sebagai rakyat negara kita memahami akan undang-undang yang sedia ada ni. Kita harus menghormati undang-undang itulah ya. Jadi itu undang-undang yang ada. Jadi kesalahan dilakukan ialah kesalahan di bawah undang-undang keselamatan jalan raya ya. Jadi kita mengharapkan supaya pengadilan itu dibagi seadil-adilnya dan pada masa yang sama kita memanglah kalau keluarga kita dilanggar maut sebenarnya kan, yang kita rasakan itu kita nakkan supaya hukuman yang jatuhkan semaksimal mungkin lah yang diperuntukkan oleh undang-undang itu, walaupun kita rasa itu tak berpasti tapi seharusnya kita harus menerima dengan keyakinan dan lain tu kita serahlah, kita ni ada agama dan kita serah pada Allah SWT dan pada masa yang sama juga kita mendoakanlah supaya Allahyarham ini digolongkan dalam orang-orang yang beriman dan pada masa ini kita harus meneruskan kehidupan kita ya. Dan kita jadikan ini sebagai satu teladan supaya kita lebih berhati dan kita berharaplah supaya kejadian ini memberi pengajaran pada semua pihak
Ya. Sebab ini betul-betul malam tidak berbau sebab sedangkan mereka dekat luar sana kita sentiasa berhati-hati tetapi ada orang lain yang tidak berhati-hati ketika dalam kita sentiasa berjaga-jaga sewaktu kerja. Andailah kata diberi peluang kepada Datuk Seri. Tiba-tiba ada satu kuasa, okey Datuk Seri, kita benarkan untuk Datuk Seri menggubal satu undang-undang untuk merasakan hukuman apa yang dirasakan setimpal kepada pesalah ini, terutama yang melibatkan kematian apabila memandu dalam keadaan mabuk. Yalah, saya ni dengan ada latar belakang kepolisian dan sebagainya dan kita sikit sebanyak belajar undang-undang. Ya. Jadi kita tahulah mengapa rasionalnya undang-undang tersujudkan sedemikian. Walaupun dari masa ke masa kita harus melihat, menyesuaikannya dengan keadaan semasa. Ya. Jadi dia tak boleh samakan kes bunuh, kes jenayah. Ini kes kemalangan. Kalau genuine kes kemalangan, tapi kita juga ada undang-undang menyatakan mabuk. Pasal apa mabuk? Jadi mabuk ni dikatakan tidak merupakan satu pembelaan atas kesalahan yang kita lakukan. Padahal mabuk ini ialah satu benda yang kita sengajakan. Kita sedar bahawa kita minum arak ni, kita akan mabuk. Kan? Dan bila kita mabuk, kita tak boleh membuat pertimbangan seperti dalam keadaan normal. Dan kemungkinan besar, risikonya tinggi dan mungkin kita bukan sahaja memudaratkan diri kita, tapi kita akan juga memudaratkan orang lain. Jadi maknanya seharusnya diadilkan sedemikianlah. Ya. Walaupun ada undang-undang agama mengatakan ada bab kisah dan sebagainya, tapi ada clause mengatakan kalau keluarga itu memaafkan adalah lebih baik. Jadi ini ada pertimbangan. Tidak sama dengan kalau orang melakukan kes bunuh. Sudah tentulah kes bunuh ini mestilah dilakukan setimpalnya dengan dibalas dengan bunuh balik. Betul. Namun demikian pun kita sekarang lihat, jadi negara kita masih lagi mempunyai undang-undang yang punya capital punishment ini dan pada masa sama juga melihat kes-kes tertentu. Jadi kata kemalangan jalan raya tetap kemalangan jalan raya. Dia tidak lagi dapat sama dengan undang-undang jenayah seperti mana yang kita harapkan. Cuma dalam pengubalan pindah undang-undang kita berharapkan dapat dikaji tentang hukuman yang lebih berat dan pada masa yang sama juga yang kita katakan tadi mesti ada peruntukan-peruntukan untuk kita dapat memastikan aspek-aspek pendidikan, aspek-aspek pencegahan itu dapat dilaksanakan. Dan pihak-pihak yang melaksanakan pencegahan, pembenterasan ini termasuk polis, jabatan-jabatan lain yang terlibat sama ini diberikan segala kemudahan yang boleh untuk melaksanakan tugas-tugas pencegahan ini dari segi kempennya, pendidikan dan sebagainya. Dan dari aspek penguatkuasaan juga kita hendak supaya pasukan polis juga diberikan segala keperluan, segala kemudahan yang wajib ada. Mesti disediakan. Pasal apa? Ini untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Kita tak mahu nanti alasan disebabkan polis tak cukup anggota, polis tak cukup kemudahan-kemudahan tertentu menyebabkan penguasaan itu tidak dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi kita harapkan supaya rakyat pun mengharapkan sedemikian. Jadi kita haraplah supaya pertimbangan dalam pindah undang-undang ini memberikan ruang supaya pihak-pihak berwajib ini diberikan segala kemudahan yang ada untuk supaya mereka dapat melaksanakan urusan-urusan bukan sahaja dari penyiasatan kes-kes yang berlaku, tapi untuk melakukan pencegahan supaya kes-kes ini tidak lagi berulang lagi. Betul. So dalam kita lain kita kena sentiasa berfikir sebelum macam mengatakan alah kenapa undang-undang ni macam tu, sebab negara kita ada undang-undang dan ada proses untuk kita membuat pengubalan undang-undang dan sebagainya. Okey, baiklah. Pastinya setiap minggu saya memang sentiasa menantikan segmen ini Datuk Seri. Apabila kita akan bertanyakan soalan awesome. Okey, ini bukan soalan awesome dari Awesome TV, tetapi soalan awesome di luar sana yang kita rasa bila kita dengar awesome-nya. Soalan ni risau saya. Betulkan duduk dulu ya. Okey, baik. Soalan-soalan awesome ini, Datuk Seri hanya perlu menjawab dengan jawapan ya atau tidak. Tak ada pilihan. Optionnya ya atau tidak. Tak ada pilihan. Ya atau tidak saja. Okey, kita tengok. Kita bagi soalan mudah dululah. Soalan pertama. So kita cerita pasal pemanduan ni. Tadi dah tahu dah memandu dari usia 19 tahun. Pernah kena saman? Nah. Salah. Ya, sorry. Ya. Pernah kena saman? Ya. Soalan kedua. Bayar saman ke tu tak? Bayar. Ya. Ya, sorry. Ya. Okey. Adakah pemandu mabuk sepatutnya diberikan hukuman bunuh? Ya atau tidak? Ini soalan susah sikit. Bagi saya,
Tidaklah. Tidak. Okey. Pegawai polis yang turut mempunyai masalah mabuk atau positif tidak wajar berada dalam PDRM, ya ataupun tidak? Ulang sekali soalan tu. Baik, pegawai polis yang turut mempunyai masalah mabuk atau positif dadah tidak wajar berada dalam PDRM, ya atau tidak? PDRM, anggota polis ini itu patut nama dia anggota polis. Kita kena ada lain pada yang lain. Nombor satu, kita ni lah pencegah ataupun buat kuasa undang-undang. Jadi maknanya kita lah orang yang pertama yang tidak akan melanggar undang-undang. Jadi selagi mana yang sebaik-baiknya tidak terlibat langsung dengan melibatkan apa minum arak dan sebagainya, ya, terlibat langsung, ya. Jadi namun demikian, kalau terpaksa dalam keadaan tertentu juga mesti kita tahu limit kita. Limit kita. Jadi dan pada masa yang sama juga segala peraturan-peraturan yang ada tu mesti diikuti. Pasal dalam polis sendiri pun ada peraturan-peraturan dalaman yang mewajibkan kita supaya kita tidak berkelakuan yang tidak sesuai sebagai seorang anggota polis. Jadi kalau menyebabkan mabuk itu sendiri pun merupakan satu salah disiplin. Baik. Jadi ini kalau boleh cegah supaya untuk tidak mabuk jangan minum arak. Baik. First time saya membenarkan jawapan selain daripada ya ataupun tidak disebabkan Datuk Seri. Okey Datuk Seri, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Transparency. Nasihat saya kalau boleh bila dah mabuk jangan memandu lah sebab dia boleh membahayakan orang awam. Patutnya mereka boleh berfikir dengan waras lah. Sebelum nak mabuk tu boleh fikir dulu. Jangan menyusahkan orang lain bila jadi sesuatu tu. Tapi kalau dah betul nak mabuk sangat, gunakan pengangkutan awam. Okey, sepatutnya bila perkara macam kita patut cegah dulu. Maknanya peranan pada pihak berkuasa, tempatan ke, PBT ke, polis ke, patut cegah. Buat satu undang-undang untuk kita cegah benda ni. Itulah dia. Perbincangan semakin panas. Sama-sama anda menonton komen-komen daripada rakan di luar. Kami juga sedang berbincang di sini tentang apakah yang perlu dilakukan seterusnya untuk memastikan tidak ada lagi berulangnya kejadian-kejadian kematian disebabkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Okey, event tadi pun ada kita dengar. Kalau you nak mabuk, you naik balik tu, you naiklah pengangkutan awam. Ini ada yang mengatakan tadi tu tentang peranan-peranan, dia ada sebut peranan kerajaan, peranan institusi, tapi terlupa nak sebut peranan masyarakat. So peranan masyarakat sebenarnya yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita sebagai masyarakat, apa yang kita patut buat untuk memastikan isu ini tidak berulang juga? Sebenarnya kita banyak institusi, kita banyak NGO kan, dan juga banyak institusi kemasyarakatan daripada kampung tu sampailah peringkat daerah, negeri dan sebagainya kan. Dan banyaknya NGO kita yang bercakap tentang untuk membantu, memberi kempen supaya pada masyarakat, menyedarkan masyarakat. Jadi kita harus lihat semulalah supaya peranan anggota-anggota masyarakat institusi ini supaya dapat main peranan penting dalam isu kita bincang hari ini tentang pemanduan mabuk ini, ya. Jadi bagi kita banyak yang boleh lakukan kalau kita buat engagement dengan mereka. Nombor satu, kalau tengok di luar negara, mungkin di negara kita pun sudah ada. Bagi mereka yang ketagihan arak ini, ada satu program aktiviti yang dibuatkan secara kaunseling, secara penjumpaan dan membantu mereka menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh mengurangkan risiko mereka untuk ini. Jadi ini perlu kita wujudkan, ya. Rather than kita hanya kempen bercakap saja, kita mesti ada institusi yang mengadakan menganjurkan aktiviti-aktiviti ini, ya. Jadi kalau patutnya pada di seluruh perangkat masyarakat. Yang satu lagi cerita tadi tentang bagaimana kita mengelak. Kita kan masih lagi berada dalam PKP, bersyarat dan sebagainya. Kita dah mengamalkan norm-norm baru. Norma-norma baru dan sebagainya. Masuk mana-mana kena tulis. Masuk restoran, masuk apa, tulis nama, tulis ambil temperature, scan sebagainya, supaya kita betul-betul berada dalam tahap yang sesuai dengan satu-satu situasi itu. Dan orang menerima. Dan boleh kita mengenal pastilah ada orang kalau ada apa-apa berlaku. Jadi kalau begini ada premis-premis yang membolehkan kita ni minum arak dan premis-premis hiburan, contohnya menawarkan
minuman arak-arak dan sebagainya, dan juga kedai-kedai yang menjual arak ni, mengapa tidak kita daftarkan semua juga? Dan pada masa sama, kalau macam pusat-pusat hiburan tu, masa masuk sampai tu daftar. Betul. Dengan seperti mana yang kita buat pada hari ini, dan balik juga daftar. Tengok condition dia, temperature dia, dan juga tahap mood dia pada masa itu. Jadi kalau kita, kalau biasanya tu di kelab-kelab malam ni ada in-house detektif dia, sistem keselamatan dia. Jadi kalau dia dapati mereka ini, kita rasakan dia mabuk, tak sesuai, tak boleh nak memandu. Kalau bersedaya upaya dengan kekuatan, dengan perkhidmatan keselamatan yang ada di premis pendidikan itu, mereka ini supaya dibantulah. Sama ada dipanggilkan pengangkutan awam itu dan sebagainya, ataupun supaya mereka ini tidak dibenarkan memandu kereta. Jadi menggunakan perkhidmatan yang ada di situ, okeslah, lepas tu di-charge lah tentang perkhidmatan yang diberikan itu. Ini kita kata, ataupun siapa rakan-rakan mereka yang datang bersama itu, kita nasihatkan supaya pastikan mereka yang sober inilah yang dan peranan masyarakat juga. Nanti katalah benda itu berlaku, kita akan tengok pula sebenarnya dia mabuk dari mana. Kebetulan katalah daripada premis perniagaan itu, mungkin itu dia juga boleh terlibat ataupun dikenakan tindakan. Betul. Supaya kita pun rasa macam, alamak, kita kena pastikan pelanggan kita. Betul. Ya, itu adalah peranan. Ya, itu peranan kita. Jadi macam-macam ada tanggungjawab kan di situ. Dan sebut pasal peranan, saya rasa banyak negara-negara luar juga mengambil tindakan untuk memastikan perkara-perkara ini tidak berulang. Dan kalau kita tengok dekat Taiwan, ya, Perdana Menterinya mengumumkan telah meluluskan draft pindahan kanun jenayah pada pemandu mabuk yang telah menyebabkan maut dengan niat membunuh akan dijatuhkan hukuman mati. Kalau kat Malaysia tu macam tadi jadi kat Malaysia pun ada. Kalau kita dapat buktikan dia bukan hanya kemalangan biasa, tapi kita dah dapat siasat dan ada bukti menunjukkan dia memang ada niat untuk melakukan jenayah, untuk membunuh orang atau menyebabkan kematian. Contohnya dalam kes yang kita kata baru ni berlaku di Kuantan. Jadi pemandu mabuk tadi dituduh di bawah kanun kesesaan Undang-Undang Jenayah 302, iaitu membunuh. Dan kalau disabitkan kesalahannya, dia boleh dihukum dengan hukum mati mandatory. Itu jenayah. Dia bukan dituduh di bawah undang-undang kemalangan jalan raya. Jalan raya. Jadi this is satu benda yang dah kita laksanakan di sini, tapi pembuktian itu penting. Pembuktian itu penting. Of course lah, kena cek dulu, bukan terus kata macam ada nampak. Kita perlu ke badan pengadilan dan sebagainya kan. Satu lagi perkara, kita bila berlaku kemalangan ini kadang berlaku kat tempat kita ni. Kadang-kadang ni kan, kita yang menjadi saksi ni, kita yang jatuhkan hukuman. Kita jatuhkan hukuman dan kita pula melakukan jenayah dengan menghukum. Bawa kereta. Bukan kita bukan kita nak bantu masa itu. Betul. Kita lebih kepada melepaskan geramkan kita kepada mereka yang disyaki menyebabkan itu. Ini cuba elak dah. Tiap-tiap kali dah polis membagi nasihat supaya jangan kita mengambil tindakan terburu-buru. Bantu polis jadi saksi. Bila panggil jadi saksi bagi terangan, tak mau datang. Tak nak datang, tak boleh. Tetapi peranan kita harus tampil. Jadi penting. Itu yang penting pada kita. Jadi kalau tidak, sukarlah kita nak membuktikan itu. Bila cukup bukti dan kita boleh pindahkan daripada undang-undang keselamatan jalan raya itu, peraturan jalan raya itu kepada undang-undang jenayah. Tapi dengan syarat tadi kena tampil ke hadapan saksi memberi keterangan. Okey, kalau tadi kita cerita pasal peranan masyarakat kita dekat dalam negara, kita dah pergi ke luar negara, saya nak kongsikan juga yang mana negara Belanda, California, Amerika dan juga New Zealand, negara-negara ini mengamalkan peraturan ketat bagi menangani penyalahgunaan alkohol berbanding negara kita. Kalau dekat Pakistan pula katanya minum alkohol sahaja sudah dikira sebagai jenayah besar. Apatah lagi kalau memandu kemudian didapati mabuk. Australia pula mengenakan hukuman pengantungan lesen serta-merta. Okey, serta-merta selama 6 bulan dan pembatalan lesen selamanya jika pesalah itu melakukan kesilapan yang sama secara berulang. Di Malaysia, kalau kita buat lebih kurang macam apa yang dilakukan di luar negara? Fazana, kita Farah, jadi kita sebenarnya di Malaysia ni kita ada undang-undang syariah. Bagi orang Islam, minum arak itu adalah haram. Salah. Jadi jenayah syariah. Kita pun ada undang-undang itu. Cuma kita kalau boleh supaya kita dapat menguatkuasakan secara meluas.
Walaupun setakat pada orang-orang Islam saja, tapi menjadikan satu contoh teladan kepada yang lain. Jadi kita harap kalau ada satu segmen komuniti penduduk dalam Malaysia ini yang beragama Islam tidak minum arak, jadi sudahnya kita dah mengurangkan kemungkinan berlaku memandu dalam keadaan mabuk disebabkan arak tadi. Jadi haram bagi orang Islam, maknanya kalau penduduk di Malaysia ini majoritinya orang Islam, maknanya kita dah kata majoritinya rakyat Malaysia ni tidak akan terlibat dalam kes-kes kemangan yang dia berpunca melibatkan mereka mabuk disebabkan minum arak memandu. Baik, kita harapkan sebenarnya apa yang kita kongsikan kepada anda hari ini daripada Datuk Seri sendiri dapat membuka mata di luar sana, terutama di bahagian kesedaran masyarakat. Okey, undang-undang kalau kita nak gubah, kenapa undang-undang ni tak boleh begini dan perlu ditukar, kita perlu ikut proses-proses yang telah pun ditetapkan. Terima kasih berbanyak-banyak Datuk Seri kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Pastikan anda bersama lagi dengan bersama dengan saya minggu hadapan dengan topik yang lagi panas, dan pastikan hidup anda akan lebih awesome kalau anda terus, terang, terbuka dan pastinya transparansi. Jumpa lagi. Farah Fauzana. Bye-bye.